Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi, man shoma ramadan, siapa yang puasa Ramadan, puasa yang sempurna, puasa zahir, puasa batin. Apa makna puasa zahir? Puasa siapa kita ada puasa tu, kita tak makan, kita tak minum, kita tak buat perkara yang membatalkan puasa. Hak tu dia panggil puasa zahir. Mudah ya, budak-budak boleh buat, orang tua boleh buat, mak rempit boleh buat, artis boleh buat, mudah. Walaupun ada orang yang tak boleh buat, tapi kebanyakannya boleh buat sebab tak payah. Jadi padan dah. Kalau boleh buat tu, akhirat esok tak ada kena azab sebab lepas kefarduan bila kita puasa zahir. Puasa batin kita tinggal maksiat. Hak ni hak payah. Tinggal maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut, maksiat perut. Hak ni hak payah. Sebab tu banyak orang yang puasa tapi tak ada apa melainkan lapang dan dahaga. Nabi kata, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak orang yang puasa tapi dia tak dapat apa pun melainkan lapang dan dahaga. Letih. Kita keluar pekan, nampak dah orang tak tutup aurat, orang dedah aurat, orang dedah aurat dosa, kita tengok dosa, habis pahala. Mulut kita mengumpat, kita duk maki orang, kita duk cakap bohong, petang-petang duk di kaki lima, duk di anjung, duk kat beranda, duk semah orang. Jadi manis mulut. Nak semah kita tu rasa payah, suka semah orang. Kita cakap benar sebenar, bukan kita reka tak, benar sebenar. Tapi bila Tuhan dia dengar, Tuhan dia tak suka, tu dia panggil mengumpat, habis pahala. Walaupun kita tak cakap, kita dengar, tumpang dengar, tahan telinga. Sama, al-mustami'u syarikul qail. Orang yang dengar sama dengan orang yang cakap, habis pahala. Payah. Nah, sebab tu bulan puasa ni dia nak tarbiyah kita, duk uzlah, asing diri. Tapi tak upayalah kalau kita kerja duk kena bercampur dengan orang. Tapi kena jaga, tak boleh lari. Walaupun dosa tu dosa kecil, habis pahala kita. Jadi sia-sia kita penat puasa sepanjang hari tapi tak boleh apa. Sopang orang kerja siang malam, tak boleh gaji. Kita tak boleh bonus Aidilfitri, rasa tak seronok lah. Orang dengar pekat boleh, kita tak boleh. Gaji kena potong, tambah pula gaji tak boleh. Kerja sepanjang bulan, gaji tak boleh. Kita rasa macam mana? Tu atas dunia. Atas dunia ni kalau gaji tak boleh, boleh kerja lain, tak ada payah. Tapi akhirat esok bila kita bangkit, tak ada apa. Sebab apa? Sebab amalan yang kita buat habis, sia-sia. Nah, sebab tu payah, bukan senang. Itu makna siapa yang puasa zahir dan batin imanan, dan dia beriman, buat tu semata-mata junjung perintah Allah, bukan kerana adat. Bila masuk bulan puasa, kalau tak puasa rasa macam tak ayah, tak edih. Puasa ni semata-mata kerana perintah Allah Ta'ala.
wahtisaban, dan ikhlas semata-mata kerana Allah. Orang ni Nabi kata ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan baginya ma taqaddama min dhanbi, akan dosa yang telah lalu. Tuhan ampun semua sekali, tapi dosa kecil lah, bukan dosa besar. Dosa kalau kita tinggal semayang, kita tikar nama ekor, kita main judi, hak tu semua kena taubat. Ni dosa-dosa kecil. Dosa kita dadah aurat, dosa kita tengok maksiat, tu dia panggil dosa kecil. Semua Tuhan hapus dengan sebab kita puasa. Bukan setakat puasa, apa juga ibadat yang kita buat, semua Tuhan hapus. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Segala kebaikan yang kita buat, semayang ke, sama ada semayang fardu ataupun semayang sunat, kita baca Quran, kita sedekah, apa juga kebaikan yang kita buat, yudhibnas sayyiat, dia menghapus segala kejahatan, segala dosa-dosa kecil. Kita tilik tengok sehari-hari ni kita banyak buat baik ke banyak buat jahat, banyak buat taat ke banyak buat maksiat. Dia mesti ada, mesti ada, sebab kita ni tak boleh lari, sebab kita bukan maksum. Al-insan la yakhlu anil khata' wan nisyan. Manusia ni tak boleh lari daripada salah silap. Cuma kita kadang-kadang tak tahu nak ukur benda tu boleh buat ke tak. Kita tak tahu nak beza di antara suruh dengan tegah, yang mana Tuhan suruh, yang mana Tuhan larang. Sebab apa? Sebab cetek ilmu kita. Tengok dalam rumah, ayah pakai seluar pendek, contohlah, contoh ayah pakai seluar pendek, berasa tak apa. Sebab apa? Sebab sama adik-beradik, sama anak-anak. Tak boleh. Hak tak ada batasan aurat ni antara isteri dengan suami, ayah dengan mak ya. Tak ada batasan aurat. Kalau sama anak-anak ni pusat sampai lutut. Kalau ayah pakai seluar pendek haram, anak duk tengok apa haram. Dulu ada, lama dah lah, masa pergi umrah sekali, Tok Imam, bukan Tok Imam sinilah, Tok Imam, dia pencen askar, tapi duk rajin pergi masjid surau kan, orang nanti jadi Tok Imam, jadi biasa macam tu. Duduk dalam bilik, dia nak salin pakaian, dia londeh habis, tinggal seluar dalam. Kita pula jadi segan. Dia berasa tak apa, berasa tak apa, padahal dosa, tak boleh. Tu Tok Imam, kalau makmum lagi. Jadi kita kena muhasabah. Hasibu qabla an tuhasabu. Nabi suruh kita muhasabah qabla an tuhasabu, sebelum kamu dihisab. Tu tanda orang yang cerdik. Orang yang cerdik ni dia hisab sebelum dia kena hisab. Kena tengoklah. Tu tujuan kita hidup. Tu alamat orang yang cerdik. Kita sangka orang yang cerdik ni pandai cari duit, pandai cari harta, pandai cari pengaruh. Tu lah orang cerdik. Sama macam orang Jepun. Jepun pun kalau kita tengok memang cerdik. Lepas perang dunia kedua, lepas kena bom, sak ya negara dia bangun sak cepat sangat. Sebab apa? Sebab mahir dalam teknologi. Nampak cerdik tapi sembah matahari. Kebanyakan rakyat dia sembah matahari. Tuhan dia sendiri dia tak kenal. Tuhan sendiri dia tak kenal. Cerdik kalau tu. Bukan cerdik. Orang cerdik ni Nabi kata al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Man dana nafsah, orang yang menghitung akan diri dia, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk kehidupan hak selepas daripada mati. Apa saja yang dia buat di atas dunia, dia fikir akhirat. Walaupun kerja kita boleh jadi akhirat kalau niat kita elok. Kerja untuk apa? Cari nafkah yang wajib, boleh pahala. Kita makan nasi, walaupun asal makan nasi ni harus, tak ada pahala. Tapi dengan sebab niat yang elok. Niat apa? Makan nasi untuk kesihatan, untuk bagi tenaga,
bagi mudah buat ibadat, bagi kuat, boleh pahala. Setiap suap kita tu boleh pahala. Jadi apa juga yang kita buat boleh jadi ibadah. Kita berjoging boleh jadi ibadah bila niat elok. Kalau jogging semata-mata nak bagi kurus, sebab apa? Orang tengok nampak kenal sikit kurus. Jadi dunia. Jadi apa juga yang kita buat walaupun rupa tu rupa dunia, jadi akhirat dengan sebab elok niat. Al-wasail hukmul maqasid. Tengok tujuan kita. Tapi jangan kerja saja. Kerja sampai tak berhenti. Duk kalau bayar hutang, semayang dok, ngaji dok. Tu tak ada. Ataupun semayang saja, ngaji dok. Hak ni hak banyak. Hak ni hak banyak. Akhir zaman banyak orang buat ibadat tanpa ilmu. Banyak sangat. Semayang jaga dah, tapi tak mengaji. Ilmu fardu ain tak mengaji. Sedangkan ilmu fardu ain ni wajib sama serupa dengan semayang. Sama. Ada seorang ustaz, dia cerita baru ni dia pergi semayang dekat masjid Kilang Lama. Dia singgah semayang, orang duk semayang tarawih dah. Lepas tu ada seorang orang tua, kemas lah, pakai dengan serban, pakai dengan jubah, hebat lah nampak. Ustaz ni dia nak semayang, nak semayang isyak. Hak orang lain duk semayang tarawih. Lepas tu orang tua ni dia kelui, dia panggil cucu dia, cepat-cepat kita semayang tarawih lah, isyak kita balik buat di rumah. Dia kata gitu, dia kata kat cucu dia lah, kita sembahyang tarawih. Sagi isyak kita balik buat di rumah, orang duk buat tarawih dah. Tu nampak ibadat tanpa ilmu. Tu kalau kata dia buat 20 rakaat tarawih habis, tak sah. Sebab waktu dia tak masuk. Waktu kita sembahyang tarawih ni lepas kita sembahyang isyak. Waktu sembahyang tarawih, waktu sembahyang witir ni lepas kita sembahyang isyak. Selagi tak sembahyang isyak tak boleh buat tarawih. Tak sah. Waktu dia bukan masuk waktu isyak. Waktu dia selepas kita sembahyang isyak. Lagi tak sembahyang isyak tak boleh buat. Dulu biasa berlaku. Lama dah. 3-4 tahun lepas. Viral juga dekat Selangor. Ada ingat siapa ingat? Viral. Tu imam duk sembahyang isyak. Dia bukan sengaja, tu imam pun. Dia baca Fatihah, tertinggal satu ayat. Duk tengah baca Fatihah, boleh tinggal satu ayat. Tak biasa jadi. Asyik sangat. Sampai tertinggal satu ayat. Sudah sembahyang isyak, sembahyang tarawih. Makmum pun boleh jadi tak tahu, tak perasan. Memang kalau kita dengar rakaman tu, tak perasan, kena dengar banyak kali. Lepas sudah, duk esok tu pakat rayuh. Kata ti imam, tinggal satu ayat. Tanya mufti, lagu mana? Tanya mufti, tak sah. Bila tinggal satu ayat daripada Fatihah kita tak sah, kena ulang balik. Ataupun kena qada. Kalau dah tinggal, kena qada. Lepas tu tarawih habis. Satu masjid habis. Tak apalah, tak sengaja nak buat lagu mana. Jadi kita kena ingat, amalan yang kita buat ni kita kena tahu. Paling kurang kita zon, kita sengka, kata ibadat yang kita buat ni kena. Dia tak boleh buat dengan gamuk, dengan bahasa-bahasa. Tak sah. Man shalla jahilan bi kayfiyatil wudu'i was salah lam tasihha in sadaqal haqq. Man shalla jahilan bi kayfiyatil wudu' was salah. Barang siapa yang sembahyang dalam keadaan jahil bi kayfiyatil wudu' was salah, dengan cara wudu', cara ambil air sembahyang. Dia tak tahu cara wudu', tak tahu cara ayat sembahyang. Paling kurang kata ulama, paling kurang tahu cara wudu', tahu cara ambil sembahyang, tahu cara sembahyang ni paling kurang dia tahu kata benda yang dia buat ada sunat, ada fardu. Paling kurang. Tapi dia tak tahu yang mana. Tu paling kurang. Orang awam tahu tu. Kalau tak tahu langsung tak sah sembahyang. Tu paling kurang. Jadi penting. Sebab apa? Sebab fardu ain ni
ilmu fardu ain. Dia kebanyakan orang law ni mengaji fardu kifayah. Nak jadi engineer, nak jadi lawyer, nak jadi doktor, nak jadi arkitek. Tinggal ilmu fardu ain. Fardu ain ni tiap-tiap orang. Walaupun ayah kita tok guru, walaupun anak kita tok guru, wajib kena mengaji. Tak boleh lari. Dia wajib serupa dengan semayang. Cuma semayang ni dia kewajipan yang berwaktu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Semayang ni wajib di atas orang beriman. Kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Kefarduan yang berwaktu. Dia ada waktu dia. Lagi tak masuk waktu tak wajib. Ni siapa lah ni? Kita balik sekali nak semayang subuh. Nak semayang siap-siap. Tak boleh. Kena tunggu masuk waktu. Lagi tak masuk waktu tak boleh semayang. Dulu ada seorang. Dia bawa van kilang. Bawa van kilang ni keluar awal. Sebelum subuh tu keluar dah. Ambil orang kilang, sekali pergi hantar, ambil pergi hantar sampai cerah. Tak dan semayang, pergi jumpa Tok Guru. Tok Guru kita lah, Ustaz Nan. Pergi jumpa. Dia minta nak semayang bagi awal. Nak semayang subuh bagi awal. Waktu tak masuk nak semayang. Mu nak keluar, pergi ambil orang kilang. Tok Guru kata, kalau boleh buat awal, lepas Isya tu saya nak buat dah. Lepas Isya tu pakai buat terus subuh. Senang tak kena mangkit. Tak boleh. Sebab semayang ni kefarduan yang berwaktu. Dia ada waktu dia. Bila tak masuk waktu tak wajib kita semayang. Bila masuk waktu baru wajib. Tapi mengaji fardu ain, mengaji fiqh, mengaji tauhid, mengaji tasawuf, dia tak ada waktu. Kita kena cari waktu. Kita kena cari ruang, kena cari masa. Bukan tunggu ada masa lapang, bukan tunggu masa tua, bukan tunggu masa pencin. Kena cari masa. Dia kewajipan ni selepas daripada kita balik tu kena mengaji dah. Orang yang tak mengaji duduk dalam maksiat. Orang yang tak mengaji ilmu fardu ain duduk dalam maksiat tanpa dia sedar. Sebesar-besar maksiat jahil dalam syariat, jahil dalam agama. Tak tahu biasa yang mana sah, yang mana batal, yang mana haram, yang mana halal. Dia panggil duduk dalam maksiat. Maksiat ni bukan mesti kita buat benda jahat. Bukan mesti minum arak, bukan mesti mencuri, bukan nanti kita duk pi zina. Kita tak semayang, maksiat. Duk buat maksiat orang panggil. Maksiat tu bahasa Arab, bukan bahasa Melayu. Maksiatun, makna derhaka. Orang yang tak buat Tuhan suruh, tak buat hak Nabi suruh, dia panggil derhaka. Dia panggil orang buat maksiat. Bila dia tak buat hak Tuhan suruh, tak buat hak Nabi suruh, tak mengaji, duduk dalam maksiat tanpa dia sedar, duduk dalam dosa. Jadi dengan berkat Ramadan ni, kita kena pakat-pakat ubah. Tuhan kurnia Ramadan ni untuk kita tarbiyah, untuk kita muhasabah. Kalau tak ada Ramadan ni, tak main masjid, bahasa berat. Bukan tak mau main, bahasa berat, bahasa tak semangat. Bila masuk Ramadan, bahasa tangin, bahasa rajin, bahasa semangat. Jadi boleh dengar tazkirah sepatah dua. Jadi jangan setakat ni. Sebab ibadat ni bukan setakat Ramadan. Ramadan ni bulan kita kena gandakan ibadat. Bukan bulan ibadat, bulan gandakan ibadat. Ibadat ni kena buat sampai mati. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak kami jadikan jin dan manusia melainkan untuk buat ibadat. Itu tujuan kita hidup. Ibadat ni bukan sembahyang saja, bukan puasa saja. Kerja dunia pun dia boleh jadi ibadat bila elok niat kita. Mana kata seluruh kehidupan kita boleh jadi ibadah. Tapi nak jadi ibadah tentu dengan ilmu. Kena ada panduan. Bila tak ada panduan, pakai berasa, pakai bergamuk. Jadi bahaya. Sebab tu kita kena muhasabah. Pakat tilik tengok. Jangan tilik orang, tilik kita sendiri. Masa pun jadi cepat dah. Lepas bagi masa 20 minit. Lebih tak boleh. Kalau kurang tak apa. Jadi mudah-mudahan setakat tu jadi mudah-mudahan dengan pengisian pada malam ni kita dapat muhasabah, dapat perbaiki amalan kita, dapat perbaiki kehidupan kita. Mudah-mudahan
Dan satu lagi saya minta maaf lah dekat pihak masjid. Dia kalau ikut malam ni tajuk lain. Kita baca tajuk lain. Jadi tak kena. Malam ni malam Syekh Zainul Asri. Bukan kita tak. Kita ni ganti ya. Bila ganti maklum dia tak sama dengan hak sungguh. Benar sepepak. Benar sepepak dia tak sama dengan asli. Dia ada kurang kok. Jadi apapun mudah-mudahan dengan pengisian pada malam ni mudah-mudahan menjadi manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.